Assalamualaikum, bersama dengan Cikgu Fisa sekali lagi dalam PDPR 3.0 fasa yang kedua. Tajuk kita pada hari ini iaitu bahagi perpuluhan. Objektif PDPR yang mana di akhir PDPR murid dapat menguasai dalam membahagi perpuluhan dengan nombor satu digit, 10, 100 dan 1000 yang mana hasil bahaginya hingga 3 tempat perpuluhan. Kriteria kejayaan yang cikgu harapkan iaitu setiap murid berjaya menjawab soalan sekurang-kurangnya 4 soalan bahagi perpuluhan dengan betul. Okey, murid boleh rujuk pada soalan pertama tajuk bahagi perpuluhan ya. Soalannya, berapakah isi padu jus di dalam setiap gelas? So, perkataan kata kunci di sini iaitu setiap. Setiap ini membawa maksud satu. Jadi, kalau kita baca balik, berapakah isi padu jus di dalam satu gelas? Okey, isi padu bagi satu jug iaitu 1.5 liter nak dibahagikan kepada 5 gelas. Jadi, cara dia iaitu 1.5 bahagi 5. 1 nak bahagi kepada 5 tak boleh, jadi kita letakkan sifar. Tolak sifar, 1 tolak sifar sama dengan 1. Turunkan 5 akan jadi 15. Kita rujuk pada sifir yang cikgu telah tunjukkan di sini. Okey, apakah nilai yang berdekatan atau ada 15 iaitu 3. Jadi 3 kita letak di atas, okey, di atas dan tolak 15 sama dengan 15 tolak 15 sama dengan sifar. Jangan lupa kita masih berada dalam tajuk perpuluhan, maka perlu ada titik perpuluhan. Jadi jawapannya 1.5 liter bahagi 5 sama dengan 0.3 liter. Okay, kita rujuk pada soalan 2. 2 kilogram kek dipotong kepada 8 bahagian yang sama besar. Soalan, berapakah jisim sepotong kek? Kata kunci sepotong. Se bermaksud satu. Kita ubah, berapakah jisim satu potong kek? Okey, kita pergi kepada ayat matematik iaitu 2 kilogram jumlah barang yang kita ada bahagi 8. Kita nak dapatkan sepotong. Okey, satu potong kek. Okey, bahagi dengan 8. Jadi, pastikan pada konsep 8 berada di luar dan juga 2 berada di dalam. Kenapa 2 berada di dalam? Kerana itu barang kita. 8 tu apa? Kita nak kongsi dengan kawan kita. Ingat pada konsep yang cikgu dah ajar pada silibus sebelum ini. Okey, jadi 2 barang nak bahagi dengan 8, boleh? Kan tak boleh. Bila perkataan tak boleh, kena letakkan sifar. Okey, sifar 2 tolak sifar sama dengan 2. Jadi, masih berbaki. Jadi, kita gunakan kuasa perpuluhan. Kita letakkan perpuluhan dan tambahkan sifar. Bila dah tambahkan sifar, awak kena turunkanlah sifar ni. Jadi, akan jadi 20. 20 dalam sifir 8, kita kenal pasti di sini. Dalam sifir 8, manakah nombor yang boleh ditolakkan dengan 20? Okey, 20 tu boleh tolakkan dengan nombor apa? Jadi, nombor 16. Jadi, 20 tolak 16 akan berbaki 4. So, masih ada baki. Jadi, kita tambahkan lagi sifar. Turunkan sifar akan jadi 40. Jadi, rujuk pada sifir, ada tak nombor 40? Okey, ada. Nombor 40 kali yang keberapa? Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, 5 darab 8 sama dengan 40. Jadi, 40 tolak 40, bakinya kosong ataupun sifar lah. Jadi, bila dah sifar, inilah jawapannya. Ingat ya, letakkan
sifar. Letakkan titik perpuluhan. Titik perpuluhan kena selari ya. Sebab kita masih dalam tajuk perpuluhan. Jadi 2 kilogram bahagi 8 sama dengan 0.25 kilogram. Okey, soalan kita yang seterusnya iaitu berkaitan dengan 63.72 bahagi 9. Okey, kita pergi. Apabila menulis jawapan, sifar sebelum 7 boleh diabaikan. Okey, ini cara penulisan lah ya. Okey, tulis 63.72 iaitu barang kita. Nak bahagi dengan kawan kita. So, kawan kena ada kat luar lah. Kawan ada dekat luar rumah kita. Barang mesti ada dengan kita dalam rumah. Jadi, 6 nak bagi pada 9 orang. Boleh? Tak boleh. Tak boleh letakkan sifar, tolak sifar sama dengan 6. Turunkan 3 seperti biasa. Jadi 63. Kita rujuk pada sifir. Ada tak 63? Ada. Kita kira sama-sama. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7, 63. 63 tolak 63 sama dengan sifar. Okey, titik perpuluhan. Jangan lupa teruskan. Letakkan titik perpuluhan. Jadi turunkan 7. 7 barang nak bagi pada 9. Boleh? Tak boleh. Sebab tak cukup. Jadi letak sifar, tolak sifar sama dengan 7. Turunkan 2. Jadi nilainya adalah 72. 72 bahagi 9. Barang kita 72 nak bagi pada 9 kawan kita. Okey, ada tak 72? Ada. Okey, dia yang keberapa? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, letakkan 8 di atas 72. 72 tolak 72 sama dengan sifar. So, dah tak ada baki, maka selesailah kita punya cara pengiraan. Okey, 63.72 bahagi 9 sama dengan 7.08. Okey, kat sini tadi dah terangkan apabila menulis jawapan, sifar sebelum 7 boleh diabaikan. Okey, kenapa? Kerana sifar yang berada di depan tidak mempunyai nilai. Soalan nombor 4 iaitu 4.32 bahagi 10. Soalan ni senang sangat. Okey, bila nak bahagi dengan 10, satulah. Satu kan? Okey, 10. Okey, kita akan rujuk cara pengiraan yang mana ada dua cara pengiraan. Satu dibuat seperti bentuk lazim yang macam cikgu ajar tadi. 4.32 barang kita nak bahagi dengan 10 orang. Jadi setiap orang tu dapat berapa? Jadi 4.32 bahagi dengan 10. 4 barang nak bagi 10 orang. Boleh? Tak boleh. Jadi bila tak boleh letak kan sifar. 4 tolak sifar dapat 4. Turunkan 3. Titik perpuluhan perlu selarilah terus letakkan titik perpuluhan. So 43 tengok sifar 10, 10, 20, 30, 40. So 4 iaitu 40. 3 turunkan 2 akan jadi ambil 3 tolak 30 iaitu 3 darab 10 sama dengan 30. 32 tolak 30 ada baki 2. Tadi cikgu katakan perpuluhan tak boleh ada baki. Jadi bila tak ada baki, dah ada titik perpuluhan, awak hanya tambahkan sifar sahaja. Jangan letak sifar lagi sebab sifar hanya akan ada satu sahaja dalam satu soalan. Okey? Letakkan sifar sebab dia dah ada perpuluhan. Turunkan jadi 20. Jadi 2 darab dengan 10 sama dengan 20. 20 tolak 20 sama dengan sifar. Selesai. Cara 2, awak hanya gerakkan titik perpuluhan dari tempat, iaitu dari satu tempat ke kiri apabila membahagikan 10. Kerana
hasil bahagi semakin kecil. Ini konsep yang cikgu dah terangkan dahulu. Okey, bila bahagi nilai itu semakin kecil. Okey, kenapa gerakkan satu tempat sahaja ke kiri? Kerana dia mempunyai satu sifar. Ingat pergerakan ke kiri satu kali ni merujuk kepada 10, satu. Nombor 1. Kalau 2 tak boleh nombor 1. Jadi bahagi 10, awak hanya gerakkan satu titik. Cikgu ulang, gerakkan satu titik kerana 10 mempunyai satu sifar. Okey, jelas Okay, kita rujuk pada soalan 5, 657.8 bahagi 100. Okey, tengok. Gunakan cara mana? Cara 1 atau cara 2? Okey, soalan ni menggunakan cara nombor 2, iaitu alihkan titik perpuluhan. Kenapa dialihkan 2 tempat perpuluhan? Okey, kerana 100 mempunyai 2 sifar. Jadi 657.8 bahagi 100 sama dengan 6.578. Okey, kita tengok soalan nombor 6. 2,749 bahagi 1,000. Okey, di sini ditunjukkan satu per satu pergerakan titik perpuluhan. Kalau dibahagikan dengan 10, dia mempunyai satu sifar, akan alihkan satu sahaja tempat perpuluhan. Jawapan akan dapat 274.9. Jika 2,749 dibahagikan dengan 100 sama dengan 27.49 kerana dialihkan 2 titik. Okey, dua tempat perpuluhan. 2,749 bahagi dengan 1,000, dia mempunyai 3 sifar. Jadi, dia kena alihkan sebanyak 3 titik perpuluhan. Okey, kat sini. Sini akan jadi titik. Jadi, berapakah jawapan bagi 2,749 bahagi dengan 1,000? Jawapannya ialah 2 perpuluhan. Okey, perpuluhan ya. Okey, 749. Okey, jelas ya? Dah jelas? Kita pergi kepada latihan pengukuhan. Okey, arahan tugasan awak untuk PDPR 3.0 fasa 2 untuk subjek matematik. Tolong dengar betul-betul dan fahamkan. Okey, tugasan awak, murid dikendaki menghasilkan rakaman video. Rakaman video cara selesaikan soalan 1A, 1D, 1F, 2B, 2E dan 2F dalam buku teks muka surat 93. Jadi awak kena rujuk buku teks. Tak semua saya nak suruh awak buat rakaman video. Yang saya nyatakan sahaja. Okey, yang saya nyatakan sahaja. Yang kedua, awak dah buat rakaman tersebut. Tolong hantar rakaman video tersebut dalam Google Classroom. Okey, tolong hantar dalam Google Classroom. Ini adalah evidence awak. Okey, pastikan selepas ini segala tugasan dihantar dalam Google Classroom. Okey, tak tahu macam mana cara nak upload, rujuk pada panduan yang saya dah hantar dalam Telegram atau boleh rujuk pada YouTube. Okey, YouTube lagi jelas kot untuk awak nak tahu cara untuk terangkan atau upload tugasan. Okey, ingat penilaian PBD dilaksanakan berdasar tugasan murid. Okey, untuk pengetahuan awak, untuk rakaman video ini adalah menentukan awak berada di band 5. Awak berada di band 5. Rakaman video ni kena ada cara awak tunjukkan Cara awak tulis tu, suruh mak awak rakamkan, cara awak
tulis dan rakam suara awak. Macam mana awak selesaikan soalan tersebut. Bukannya awak tunjuk senyap. Ya, senyap tu tak dapat bel 5. Okey? Itu sahaja tugasan awak dan upload. Tempoh masa tugasan awak selama 3 hari sahaja sehingga hari Ahad. Pastikan tugasan tu sampai ke saya pada hari Ahad jam 10 malam. Okey, segala pertanyaan boleh rujuk pada saya.